Baik, insya-Allah pada pagi ini kita melihat satu tazkirah ringkas panjang tajuk ni sebagaimana ditulis oleh Imam Ibn Qayyim tentang keindahan syurga. Sesungguhnya dunia ini sebagai pentas ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan mati dan hidup agar nak menjadikan, nak tengok siapa di kalangan kita yang paling baik amalnya. Paling baik amal ni macam saya pernah sebut dulu, paling baik yang paling ikhlas kepada Allah, bukan kerana tujuan lain. Yang keduanya paling baik mesti menepati syariat, mesti menepati sunnah-sunnah Nabi ataupun yang Nabi ajar. Jadi sebab itulah kalau kita hidup taat pada Allah, kalau hidup taat pada Allah, apa yang Allah perintah kita buat, apa yang Allah larang kita tinggal, macam pesanan kita kemarin, jauhilah dosa, maka Allah akan bagi suatu ganjaran namanya syurga Allah Subhanahu wa ta'ala yang diimpikan oleh semua manusia. Kalau kita tanya orang tak semayang pun dia nak masuk syurga. Kita tanya pada pondan-pondan kat lorong Haji Taib dulu kan. Lorong Haji Taib. Kesian Pak Haji tu. Lorong Haji Taib. Taib ni dalam bahasa Arab baik. Tapi lorong itu ada 2-3 lorong Haji Taib 1, 2, 3 kat Cokit Road tu. Menjadi sampai sekarang sudah puluh-puluh tahun belum dapat dihapuskan, menjadi lorong-lorong maksiat, tempat pondan-pondan berhimpun memuaskan hawa nafsu manusia. Kan? Saya masa mula-mula keluar universiti dulu sempat juga bersama dengan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kemudiannya salah satu kerjanya pergi tangkap pondan lah. Tangkap pondan kaunseling kat lorong Haji Taib itu kan. Bila kita pergi tengah-tengah malam pakai jubah pula kan. Silap lah pakai jubah, patut pakai kopiah, patut pakai topi, pakai seluar. Bila pakai jubah, pondan tu tegur saya. Dia kata tak sangka Pak Haji pun datang sini, kata dia. Dia ingat kita nak cari dia kan. Baik, begitulah. Kita kata kalau kita boleh, kalau tanya geng-geng tu pun dia nak masuk syurga juga walaupun ahli maksiat. Baik. Syurga dalam bahasa Arab disebut Al-Jannah. Diambil daripada ungkapan bahasa Arab yang dipanggil Al-Hadiqah Zatus Syajar. Al-Hadiqah Zatus Syajar. Apa makna dia? Al-Hadiqah Zatus Syajar ini kebun atau taman yang terdiri daripada berbagai macam pohon-pohon. Kalau kita pergi mana-mana pun, kalau pergi tempat tak ada pokok cantik dan sebagainya, oh itu dia sangat nikmat, sangat luar biasa kan. Jadi alhamdulillah, pergilah kalau pergi Turki kan, kalau pergi Turki pada bulan 4 musim tulip, orang perempuan ni ya Allah turun bas bekerja terus menerak dalam ladang tulip itu. Nanti kalau ada masa nanti mungkin kita buat program grup-grup Spark ni, kita pergi bertalaki. Kemudian sambil berjalan melihat kebesaran alam, sambil melihat sejarah-sejarah Islam, termasuk peninggalan Nabi antara yang paling banyak, lebih banyak daripada Madinah dan Makkah, iaitu di Museum Topkapi Palace yang ada di Turki. Bagaimana tapak kaki Nabi, selipar Nabi yang original, kemudiannya termasuk pedang-pedang Nabi, pedang Abu Bakar, pedang sahabat yang original, sejak daripada zaman dulu disimpan oleh kerajaan Osmaniyah. Jadi kalau kita pergi bulan 4 ni cantik sangat. Cantik. Kerana apa? Dia musim tulip. Musim tulip tu sebulan saja. Lepas tu mati. Seluruh bumi Turki tu dihiasi dengan bunga. Alangkah cantik. Begitulah dipanggil syurga ini Al-Hadiqah Zatus Syajar. Iaitu suatu kebun atau taman yang terdiri daripada berbagai-bagai macam pohon. Ya Allah, kita duduk atas muka bumi ni rasa macam sudah cantik. Kalau pergi Bosnia lagi cantik. Pergi Turki cantik dah. Tetapi kalau pergi ke Bosnia jauh lebih cantik daripada Turki. Nanti akak-akak abang-abang simpan duit. InsyaAllah kita pergi. Tak dapat tahun depan 10 tahun lagi. Tak dapat 10 tahun lagi 20 tahun lagi. Oh itu dah matilah Ustaz. Tak sempat dah. Kalau tak sempat pakai tudung Turki saja. Rasa macam duduk di Turki. InsyaAllah. Baik. Jadi dia panggil hadiqah.
hadiqatu zatu syajar. Maknanya taman-taman yang penuh dengan macam-macam pohon, macam-macam bunga, macam-macam buah. Ini untuk menggambarkan kepada benak pemikiran orang Arab ketika itu bahawa ada suatu tempat yang sangat indah yang diliputi pelbagai nikmat yang sangat luar biasa. Ya? Kontras sekali dengan keadaan di Jazirah Arab. Jazirah Arab ni kita tengok batu-batu saja kan. Dia tak cantik. Batu-batu kering kontang daripada hamparan padang pasir. Saya selalu kalau pergi Madinah, saya suka bawa ke hujung Madinah tu, naik dalam 4 jam sana. Pergi tengok dia panggil bagaimana kawasan peninggalan Nabi Saleh alaihi salam. Kalau kawasan itu kena tidur kat sana lagi menarik kan. Tapi kawasannya padang pasir. Padang pasir itu cantik cara dia lah. Baik. Keistimewaan syurga dan kenikmatan yang ada di dalamnya digambarkan oleh Allah dalam hadis qudsi. Hadis qudsi ni kata-kata Allah diucap balik oleh Nabi. Selalunya dia akan mula dengan katanya, kata Allah, man qala Allah Ta'ala. Kan? Yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Allah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku yakni Allah telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh suatu balasan syurga yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terlintas pada hati. Hadis riwayat Imam Bukhari. Suatu gambaran syurga Allah bagi, tetapi nak gambar indahnya macam mana tak boleh. Kerana apa? Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah terfikir macam mana indahnya syurga. Sebab itu Nabi Idris alaihissalam yang minta pada Allah agar nak mati, rasa mati macam mana, masuk neraka macam mana, masuk syurga macam mana. Bila masuk dalam syurga, time untuk keluar, dia tak nak keluar. Lalu dia cakap pada malaikat, dia ada tertinggal sesuatu, rupa masuk balik. Lalu dia kata pada malaikat, ya malaikat bagi tahu pada Allah, aku dah mati, aku dah masuk neraka, aku dah masuk syurga. Lepas masuk syurga, aku tak nak keluar lagi dah. Bagi tahu pada Allah, biar aku terus duduk di situ. Sebab tu Nabi Allah Idris ni antara Nabi yang awal masuk syurga. Akhir Allah SWT izinkan. Jadi bagaimana nak gambarkan indahnya syurga, Nabi SAW telah pun pergi dibawa oleh Allah menggembirakan Nabi bahawa dakwahnya ini benar. Apa yang Nabi ucapkan ini betul semua. Jadi Nabi pesan pada kita semua umat Muhammad, yang ini kita akan mengaji dalam kitab kita pada petang ini juga anjuran daripada Kelab Sahabat Pencinta Al-Quran. Ibu-ibu, bapa-bapa kalau ada kesempatan penat sikit petang ni, jam 3 petang, setiap petang Khamis, mudah-mudahan kita akan mula pada petang ni melihat satu kitab yang dikarang oleh manusia alim yang lahir pada tahun 700 Hijrah. 700 Hijrah. Sekarang ni 1443 Hijrah. Sudah beratus-ratus tahun dulu, hampir 1000 tahun. Kemudiannya meninggal dunia tahun 774 Hijrah. Umur 74 tahun saja meninggal dunia. Kemudian dia menulis salah satu kitab, dia kutip daripada Al-Bidayah wan Nihayah. Kemudian keluar satu kitab Imam Ibn Katsir, iaitu Huru Hara Kiamat. Jadi antara dalam tu cerita syurga yang disebut oleh Nabi, cerita neraka disebut oleh Nabi, cerita tentang kisah-kisah Nabi sebut tahun masa Nabi hidup. Semua yang Nabi ucap itu disebut di dalam kitab itu. Semua berlaku. Termasuk tanda-tanda kiamat. Bumi ini sudah hampir kiamat. Jadi mulai petang ini sangat menarik. Di dalam bab akidah Islam, kita mengaji apa yang Nabi sebut tentang Dajjal, tentang Ya'jud Ma'jud, tentang bagaimana tanda-tanda. Sekarang ni semua tanda kecil telah cukup. 100%. Kan? 100% cukup dah. Kan? Tunggu masa saja nak tiup sangkakala. Bumi pun dah uzur. Macam orang tua lah. Orang tua kalau dia uzur, kalau dah tua mula batuk-batuk. Bumi batuk tiap-tiap hari. Berlaku saja gempa bumi. Berlaku saja banjir. Berlaku saja
apa berlaku ribut taufan, semua itu tanda sakit dah bumi kan. Bila sakit tanda nak hancur dah. Tanda yang Nabi sebut semua dah banyak. Itu kita akan lihat mulai petang nanti insya-Allah jam 3 petang nanti. Pukul 9 pagi ni kita melihat tajuk lain dulu iaitu khuluqul muslim, juga karangan satu manusia alim yang mati pun tengah ceramah. Syekh Muhammad Ghazali meninggal dunia di perkuburan, meninggal di Riyadh, disimpan di perkuburan Baqi', antara kubur paling dekat dengan Nabi. Masuk pintu Baqi', jumpa kubur dia dulu. Jadi semua hebat sangat ya. Baik, semua mengapa jadi macam tu? Mereka mati sampai dengan sebab mereka memburu syurga Allah Subhanahu wa taala. Habis saja Nabi gambarkan perkara itu, Nabi kata mata tak bayang, telinga tak lihat, kemudiannya hati tak pernah dengar. Nabi terus membaca surah As-Sajdah ayat 17. Apa kata Allah? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada seseorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka dari segala jenis nikmat yang amat indah dipandang, menggembirakan sebagai balasan bagi amal-amal soleh yang mereka kerjakan. Allah rahsiakan, kata Allah. Nikmat, suatu nikmat yang tak boleh, kata Nabi, digambar mata, tak boleh nak digambar oleh, tak pernah terdengar telinga. Allah rahsiakan hanya untuk hambanya yang beramal soleh. Jadi sebab itu jangan lupa tugas ini, kita hidup atas muka bumi ini untuk beramal soleh. Kita baca Yasin pada pagi ni sebab nak amal soleh. Kan? Apa balik-balik Yasin, balik-balik Yasin. Tak apalah baca Yasin. Saya ada jumpa ulama-ulama sebut. Dia kata orang yang boleh mengulang Yasin ni tiap-tiap pagi, Allah dekat-dekat dia nak mati, Allah Subhanahu Wa Taala akan bukakan suatu rasa hati dia sudah hampir mati. Kan? Begitu juga dengan orang yang membaca kerap laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Jangan ibu-ibu tak baca ayat 128, 129 surah Taubah. Tak payah mula dengan bismillah. Terus saja laqad ja'akum. Berapa banyak kali nak baca Ustaz? 7 kali tiap-tiap kali lepas sembahyang fardu. Jadikan amalan. Alhamdulillah waktu saya terima amalan ini sampai sekarang ini Tuhan bagi kekuatan setiap 5 waktu boleh baca 7 kali sudah sekian lama. Alhamdulillah. Maka antara ayat power, ayat hebat dalam Quran untuk selesaikan masalah manusia, hati yang gelisah, hati yang dirundung malang, hati yang dirundung dengan pelbagai kebimbangan, duit tak ada, suami meninggal, anak sakit, apa saja nak rawat hati kita, selain istighfar, selain selawat, baca laqad ja'akum. Laqad ja'akum. Dan dalam hadis Nabi disebut orang yang membacanya pagi-pagi macam ni, Allah akan cukupkan keperluannya sepanjang hari. Kerana apa? Ayat-ayat itu menyandarkan tawakal kepada Allah. Jadi, tapi kalau sering baca tiap-tiap hari, maka dekat-dekat kita nak, ini bukan hadis, tetapi pandangan testimoni daripada ulama-ulama. Orang yang membacanya 128, 129 surah Taubah berterusan, maka pandangan dan juga pengalaman ulama-ulama muktabar silam ini, mereka sebut dekat nak mati, Tuhan datangkan rasa hati bahawa kita dah tak lama nak mati. Dia kata dengar macam tu, elok jangan baca lah Ustaz. Kan tahu nak mati, susah hati pula. Tak apalah, lebih baik daripada mati mengejut. Terlalu banyak rahsia 128, 129. Jadi tak payah baca pakai bismillah. Kerana satu-satu surah di dalam Al-Quran
yang tidak disunatkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, suratul Taubah ataupun suratul Bara'ah. Jadi maknanya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ada masalah baca, ada kebimbangan baca, ada keresahan jiwa, hati tak tenang baca. Kemudiannya rezeki tak cukup baca, anak menangis tengah malam, menangis melolong-lolong tengah malam baca. Jadi semua tu dia antara rahsia besar dalam ayat. Begitu juga dengan surah Yasin. Orang yang melazimi membaca Yasin selain daripada hajatnya dipermudahkan, diampunkan dosa, tetapi dipermudahkan mati dan juga dekat-dekat dia nak mati dia tahu. Sebagaimana Al-Imam Ghazali rahimallahu ta'ala. Hari dia nak mati tu pun dia tahu. Hari nak mati dia ambil kain kapan lepas subuh, Imam Ghazali bagi pada adik dia, kamu uruskanlah jenazah aku yang sudah tidak lama lagi akan pergi menghadap Ilahi. Masya Allah, dia tahu nak mati. Bila tahu nak mati, senanglah. Begitu juga Syekh Fahmi Zamzam. Walaupun tidak tahu macam hebat macam, tapi mereka ni orang yang beramal. Baru ni meninggal dunia Syekh Fahmi Zamzam. Lamanya menuntut mengaji di Makkah dan beberapa negara-negara Timur Tengah. Balik-balik sini. Dia berhajat nak mati. Selalu minta doa nak mati umur 63 tahun. Kemudian dia minta nak mati setelah dia tamat khatam mengajar Syama'il Muhammadiyah. Sedang elok 1 minggu dia khatam mengajar Syama'il Muhammadiyah. Tepat umurnya 63 tahun macam Nabi meninggal dunia pada bulan lepas. Syekh Fahmi Zamzam, satu ulama alim yang ada di Malaysia, di Kedah, meninggal dunia. Mereka pergi mudah-mudahan dengan amal yang saleh, kan? Amal yang saleh. Jadi begitulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah rahsiakan. Bila Allah rahsia menjadi sesuatu tu nikmat. Tapi Nabi ni dia bagi gambaran waktu Nabi Isra' dan Mi'raj. Jadi indahnya syurga ni tak boleh nak bayang macam mana. Sebab itulah para sahabat Nabi bila dengar kisah syurga, ayat-ayat Quran pasal syurga, mereka ni kalau boleh nak mati segera. Sebagaimana Amru bin Jamuh, seorang sahabat yang tempang, yang cacat, waktu perang Uhud datang merayu menangis-nangis pada Nabi, ya Rasulullah, walaupun aku tempang, aku OKU, cacat, tak boleh pergi perang, aku nak minta denganmu ya Rasulullah untuk aku ni mati dalam medan perang untuk masuk Jannatul Firdausmu ya Rasulullah. Seolah-olah aku sedang melihat syurga sedang melambai-lambai tangan kepada aku ya Rasulullah. Kan? Izinkanlah aku. Akhir Nabi benarkan, mati sungguh dia. Itu yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi pun sebut kenikmatan yang diberikan oleh Allah di dalam syurga bersifat kekal, tidak pernah habis dan banyaknya tidak terhitung. Kita ini kalau memiliki dunia boleh hitung. Duit dalam bank ada berapa, kereta ada berapa, ladang ada berapa luas. Tapi di syurga nikmat tidak terhitung. Terlalu banyak dan kekal. Khalidina fiha abada. Duduk dalam syurga kekal abadi selama-lamanya. Kemudiannya, dan kata Nabi SAW, semua kenikmatan tersebut tidak boleh banding dengan suatu nikmat yang paling besar dalam syurga. Namanya nikmat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Banyak-banyak nikmat tak boleh nak lawan nikmat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat makan hebat, nikmat minum, nanti kita akan baca, akan datang ni dalam tazkirah. Kalau dianjurkan lagi, pagi-pagi macam ni, oleh kelab pencinta Al-Quran, kita bincang tentang keindahan syurga ni, apa kata ayat-ayat Quran yang terlalu banyak.
Ada syarat-syarat nak masuk syurga apa dia? Di dalam suratul Qaf disebut ayat itu. Nanti kita akan lihat sikit-sikit. Hari ni pagi ni kebetulan. Kebetulan saya pun kosong. Kemudiannya Opah Sabariah kata pagi ni ustaz yang mengajar tu tak dapat. Ustaz yang sepatutnya tak dapat. Jadi hari ni jadi bidan terjun lah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mungkin tak samalah dengan ustaz yang sepatutnya. Tapi mudah-mudahan dia berkati. Baik. Nikmat paling besar, nikmat makan. Tak payah beli. Tak payah ada duit. Sebut saja nak makan ayam panggang, ayam percik, niat datang terus. Nak makan buah naga, nak makan strawberry coklat, nak makan buah apa yang tak pernah dilihat mata, datang terus. Nak minum air apa, depan rumah, depan hidup ni dalam keadaan air sungai arak, bukan pergi lagi kilang arak yang mabuk macam sekarang. Arak yang tidak memabukkan. Nikmat paling besar, nikmat makan, nikmat minum, nikmat berkeluarga, nikmat berkasih sayang, tak hebat. Kata Nabi yang paling hebat, bila boleh menatap wajah Allah, lupa semua makanan. Ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, tak terasakah kita? Mudah-mudahan dengan amal kita yang tak banyak, dengan dosa kita banyak, kita juga nak minta syurga Allah. Agar nanti Tuhan bagi bukan kerana nak makan, bukan kerana nak minum, bukan kerana nak ambil kenikmatan yang Tuhan bagi saja. Tetapi nikmat yang melupakan semua nikmat lain. Bila mata kita boleh melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita sembahyang tak nampak Allah. Kita baca Quran hanya dengar kalam Allah tapi tak nampak Allah. Allah bagi suatu nikmat yang paling hebat pada ahli syurga bila boleh melihat wajah Allah. Macam mana indahnya, macam mana cantiknya, macam mana penyayangnya, macam mana tingginya, macam mana besarnya, macam mana luar biasa hebatnya, macam mana agungnya. Waktu duduk dalam syurga nanti, itulah nikmat kata Nabi yang paling besar kali. Sebab tu ibu-ibu sekalian, mesti baca satu doa yang Nabi ajar agar kita ini boleh melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dah bagi dulu doa tu. Mungkin ada yang tak dapat, mungkin ada yang lupa. Iaitu doanya berbunyi, Allahumma inni as'aluka lazzatan nazari ila wajhika wa as'aluka syauqa ila liqa'ika. Allahumma inni as'aluka lazzatan nazari ila wajhika wa as'aluka syauqa ila liqa'ika. Allahumma inni as'aluka lazzatan nazari ila wajhika wa as'aluka syauqa ila liqa'ika. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon padamu kenikmatan melihat. Aku mohon kepadamu ya Allah untuk melihat kenikmatan melihat wajahmu yang mulia. Dan aku meminta kerinduan untuk bertemu denganmu. Kita manusia banyak dosa. Banyak sangat maksiat ya Allah. Layakkah bila baca doa macam ni? Ingat dosa kita banyak, layak dah ya Allah untuk aku lihat wajahmu. Muka aku banyak dosa. Aku hamba-mu yang maksiat. Tua macam ni baru nak kenal Quran. Tua macam ni baru nak kenal majlis ilmu. Tua macam ni baru tu. Alhamdulillah, itu tanda kasih sayang Allah. Ada orang yang tua pun tak ingat Allah. Masa muda pun tak ingat. Masa remaja pun tak ingat. Dah tua bangka pun tak ingat Allah. Masih tak berpegang pada syariat. Masih tak peduli kepada peraturan Allah. Rasa macam kita ni tokek, kita tuan duduk atas muka bumi. Tetapi bila tanya, kita pun nak syurga. Tanya orang-orang ahli maksiat pun nak syurga. Maka mudah-mudahan kalau kita masuk syurga nanti, satu keindahan yang tidak
berbanding dengan melihat wajah Allah. Sebab tu tiap-tiap hari kena baca doa ni. Kena baca. Sekejap lagi, lepas subuh ni, habis kuliah ni, saya akan post doa ni kepada kawan yang dah dapat, boleh baca. Yang tak dapat, boleh hafal. Boleh baca sekali sehari pun jadilah. Allahumma inni as'aluka lazzatan nazari. Ada tasydid. Lazzatan nazari ila wajhika wa as'aluka syauqa ila liqa'ika. Allahumma inni as'aluka lazzatan nazari ila wajhika wa as'aluka syauqa ila liqa'ika. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon padamu kenikmatan melihat wajahmu yang mulia. Dan aku meminta kerinduan untuk bertemu denganmu, ya Allah. Kita hari-hari doa. Ini doa Nabi. Disebut hadis ini sahih, riwayat daripada Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Nabi ajar agar kamu mesti minta. Dalam syurga ada makan, dalam syurga nak tengok TV, nak bermain, nak berjalan, nak tengok pemandangan cantik, semua ada. Apa ada. Tetapi itu tak hebat. Yang paling hebat, keindahan yang tidak boleh ditandingi, ialah keindahan melihat wajah Allah. Jadi panjang lagi perbahasan pasal syurga ini. InsyaAllah kalau Opah Sabariah anjurkan lagi pagi-pagi macam ni, kita melihat ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi, agar hati kita merindui syurga Allah. Agar hati kita tak mau lagi buat maksiat, tak mau lagi bercakap pasal buruk orang, tak mau lagi bercakap pasal baiknya kita, tak mau lagi buat amal dalam keadaan riak, ujub, nak tunjuk-tunjuk kita pandai, kita alim, nak tunjuk kita kaya, nak tunjuk kita dermawan, nak tunjuk kita penyayang. Untuk apa? Kalau kita nak melihat wajah Allah, beramallah kerana memburu redha Allah. Bukan kerana benda, bukan kerana pujian, bukan kerana populariti, bukan kerana nak bagi orang tahu amal kita. Biar orang tak tahu. Sebagaimana Uwais Al-Qarni. Sampai Nabi pesan pada sahabat, kalau aku meninggal dunia nanti kamu pergi cari satu manusia atas bumi orang tak kenal, tapi di langit dia duduk carta paling tinggi. Lalu akhirnya orang jumpa Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni kerja miskin, penggembala kambing, jaga kambing orang. Tetapi hatinya zikir pada Allah, baik akhlaknya. Maka sebab itulah namanya terkenal di langit. Kita juga, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, biarlah tamu ke bumi ni tak jadi selebriti, tak jadi popular, tak jadi orang hebat, tak jadi orang ternama, tak jadi orang kaya. Orang biasa-biasa saja. Tetapi mudah-mudahan nama kita disebut di langit. Kerana takwa kita, takut pada Allah, beramal saleh kerana Allah, ikhlas melakukan apa saja perbuatan bukan kerana inginkan pujian manusia. Jadi sebab itu insya-Allah mudah-mudahan situ dululah hari ni. Dah pukul berapa dah? Pukul 7.53 dah kan. Janji 7.45 saja. Minta maaf. Mungkin ibu-ibu nak masuk dapur dah goreng kuih tiaw apa. Pukul 9 nanti kita jumpa dalam kitab Khuluqul Muslim. Sangat indah. Kitab itu, saya sengaja bawa kitab-kitab yang ulama-ulama muktabar zaman dulu yang ratus tahun, puluh tahun. Kan? Dan petang nanti, pukul 3 petang, kita jumpa dalam kitab Huru Hara Kiamat. Jadi insyaAllah, bagaimana nak dapat doa ini, sekejap lagi, habis kuliah ni, 5 minit lagi, saya akan postkan doa melihat wajah Allah. Bacalah. Bila nak baca Ustaz? Baca bila-bila saja. Lepas sembahyang, lagi baik. Sebelum tidur, lagi baik. Ataupun petang-petang sambil makan goreng pisang, minum petang. Kemudian ingat doa ini. Allahumma inni as'aluka lazzatan nazari ila wajhika wa as'aluka syauqa ila liqa'ika. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon padamu untuk melihat kenikmatan melihat wajahmu yang mulia itu, dan juga kurniakanlah kepadaku kerinduan. Dalam hati aku tak ada rindu yang lain.
Tak ada ingat yang lain. Tak ada cinta yang lain. Melainkan untuk melihat dan juga bertemu denganmu. Mesti ada perasaan rindu untuk bertemu dengan Allah. Rindu pada anak tak hebat. Rindu pada suami tak hebat. Rindu pada mak kita tak hebat walaupun dituntut oleh Islam. Tetapi rindu pada Allah sebagaimana doa ini agar kita semua minta wa as'aluka syauqa ila liqa'ika. Ya Allah, tanam dalam hati aku perasaan rindu untuk bertemu denganmu. Biar atas dunia aku susah ya Allah. Biar atas dunia kau bagi macam-macam cobaan ya Allah. Kau bagi atas dunia dengan rezeki pun sempit. Semua daripadamu ya Allah. Kau bagi aku pelbagai dugaan ya Allah. Kadang-kadang ada masa beratnya hidup ini. Tetapi semua itu akan lega bila kita baca doa ini. Kita nak melihat wajah Allah dan kita rindu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi panjang lagi perbahasan pasal keindahan syurga ini. Kita akan tengok pula pada pagi-pagi lain sebagai suatu tazkirah. Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang yang beriman. Peringatan ini bukan untuk orang lain, khusus untuk diri saya yang banyak dosa, yang banyak maksiat, yang jahil. Juga mudah-mudahan ada kebaikan untuk ibu-ibu, bapa-bapa sekalian di mana saja berada. Mudah-mudahan dalam jagaan Allah, mudah-mudahan di akhirat nanti kita boleh dianugerahkan syurga dan boleh melihat wajah Allah dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih kepada Opah Sabariah dan juga tim kelab pencinta, sahabat pencinta Quran. Terima kasih juga kepada Kak Razita yang menjadi moderator kita pada pagi ini, dan juga terima kasih pada semua yang bersama. InsyaAllah kalau ada kelapangan kita jumpa jam 9 pagi nanti. InsyaAllah 1 jam lagi insyaAllah. Wallahu alam. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya serahkan kembali kepada Kak Razita untuk menutup majlis. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.